Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya penyelidik pertama, Adriana Michelle. Saya penyelidik kedua, Siti Nur Adawiyah. Saya penyelidik ketiga, Aventus Gaong. Saya penyelidik keempat, Putra Alifan Hakim bin Norman. Kami penyelidik dari SMK Kampung Nangka. Tajuk kajian kami ialah kegiatan ekonomi di Malaysia yang terkandung dalam DSKP Geografi tingkatan 3. Ini adalah template kajian kami. Dan ini pula DSKP Geografi tingkatan 3. Kegiatan ekonomi boleh definisikan sebagai aktiviti yang melibatkan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang dan perkhidmatan. Dalam kata arti lain pula, kegiatan ekonomi merupakan kegiatan manusia yang boleh mendatangkan nilai dan pendapatan negara. Kegiatan ekonomi di Malaysia dapat dibahagikan kepada 3, iaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tertier. Sektor primer merupakan sektor asas yang berhubung terus dengan sumber alam. Contohnya, kegiatan pertanian, perikanan, perhutanan dan perlombongan. Sektor sekunder lebih bersifat kepada pemprosesan dan pembuatan. Contohnya, kegiatan pembinaan dan perindustrian. Sektor tertier pula melibatkan dalam bidang perkhidmatan. Contohnya, kegiatan insurans, pelancongan, kewangan, pengangkutan, pendidikan dan lain-lain lagi. Antara faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi di Malaysia terbahagi kepada 2, iaitu faktor fizikal dan faktor kemanusiaan. Faktor fizikal yang pertama ialah bentuk muka bumi. Kawasan tanah pamah yang luas di Bandar Sibu telah menggalakkan kegiatan ekonomi pertanian, pengangkutan, perindustrian, perniagaan dan pembinaan. Kawasan tanah pamah yang rata memudahkan pembinaan bangunan dan jalan raya. Faktor fizikal kedua ialah tanah. Tanah amat mempengaruhi dalam kegiatan pertanian di Malaysia. Padi sesuai ditanam di tanah aluvium, manakala getah dan sawit pula sesuai ditanam di tanah laterit dan nenas pula sesuai ditanam di tanah gambut. Untuk pengetahuan semua, iklim khatulistiwa di Malaysia juga turut membantu dalam kegiatan ekonomi di Malaysia, terutamanya kegiatan pertanian kerana iklimnya yang panas dan lembap sepanjang tahun. Malaysia telah menerima sebanyak 2,600 mm hujan per tahun. Faktor fizikal yang terakhir ialah bahan mentah. Malaysia adalah sebuah negara yang kaya dengan bahan mentah seperti petroleum dan gas asli. Ini telah menggalakkan kegiatan perlombongan di negeri Terengganu, Sabah dan Sarawak. Selain itu, kekayaan sumber hutan di Malaysia telah menggalakkan kegiatan pembalakan. Contohnya, kayu meranti, cengal dan rotan. Dari segi faktor kemanusiaan pula, dapat kita lihat bahawa penggunaan teknologi yang canggih dapat membantu dalam memajukan kegiatan ekonomi di Malaysia. Penggunaan teknologi yang canggih dapat membantu dalam mempercepatkan kerja, meningkatkan kualiti, menjimatkan kos dan meningkatkan keselamatan. Contoh penggunaan teknologi ialah penggunaan teknologi robotik yang telah maju dalam industri otomotif. Pasaran tempatan dan pasaran antarabangsa juga mempengaruhi dalam kegiatan ekonomi di Malaysia. Kuasa beli pengguna yang tinggi dapat memperluaskan pasaran dan meningkatkan ekonomi. Kemajuan sesebuah ekonomi di Malaysia juga bergantung kepada modal yang sedia ada. Terdapat 2 jenis modal yang ada di Malaysia, iaitu modal domestik dan pelaburan langsung asing. Melalui modal ini, berbagai kegiatan ekonomi dapat dijalankan seperti membuka kilang, perniagaan dan ladang. Apakah faktor yang menggalakkan kegiatan ekonomi di sini? Di sini merupakan kawasan perumahan yang mempunyai penduduk yang ramai. Ini menggalakkan kegiatan ekonomi perniagaan seperti Pasar Raya Bisonte, MDS dan YS Cafe.
disebabkan wujudnya pasaran tempatan. Yang terakhir ialah faktor buruh. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, tenaga buruh merujuk kepada mereka yang berumur 15 hingga 64 tahun sama ada bekerja ataupun menganggur. Malaysia telah menyediakan buruh tempatan dan buruh asing untuk mereka yang berasal dari Indonesia dan Bangladesh untuk melakukan kegiatan ekonomi yang sedia ada. Kegiatan ekonomi memainkan peranan yang penting dalam pembangunan negara. Antara kepentingannya ialah dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pelibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Peningkatan pendapatan penduduk membolehkan kuasa beli, taraf kesihatan dan tahap pendidikan penduduk turut meningkat. Kepentingan yang kedua ialah dapat memajukan ekonomi negara. Kegiatan ekonomi dapat menyumbangkan pendapatan untuk membiayai pembelanjaan untuk pengurusan pentadbiran negara melalui cukai, hasil ekspor, kedatangan pelancong asing dan keuntungan aktiviti perniagaan. Kegiatan ekonomi amat penting dalam menggalakkan pemindahan teknologi yang melibatkan pemindahan kemahiran dari satu negara ke satu negara yang lain melalui proses pembelajaran. Contohnya, teknologi mekanikal yang digunakan dalam mesin di kilang. Kegiatan ekonomi dapat mewujudkan peluang pekerjaan untuk masyarakat dan mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Kemajuan ekonomi yang pesat juga menggalakkan pembangunan infrastruktur moden seperti jalan raya, lebuh raya, pengangkutan udara dan pelabuhan. Malaysia mempunyai potensi yang tinggi dalam pelbagai kegiatan ekonomi dengan adanya lokasi strategik, kepelbagaian bentuk muka bumi dan iklim yang panas dan lembap sepanjang tahun. Antaranya adalah dalam menjana sumber tenaga alternatif. Sumber tenaga alternatif bersifat mesra alam dan digunakan untuk mengurangkan penggunaan bahan api fosil seperti petroleum, gas asli dan arang batu. Sebagai contoh, tenaga suria amatlah berpotensi untuk dikembangkan di Malaysia. Ini kerana negara kita telah menerima pancaran cahaya matahari yang mencukupi sepanjang tahun. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, secara purata negara kita telah menerima pancaran cahaya matahari sebanyak 6 jam sehari. Selain itu, penggunaan tenaga melalui tenaga hidroelektrik turut boleh dimajukan lagi dengan adanya bilangan sungai yang banyak di Malaysia seperti Sungai Rajang, Sungai Pahang, Sungai Cenderoh dan lain lagi. Aliran sungai yang deras di hulu sungai memutarkan turbin untuk menjana kuasa elektrik.